cakap karang. Jadi kehendak nak cakap, kehendak nak suruh beli kitab dan sebagainya tu telah ada pada diri saya sekarang ni. Cuma saya belum bercakap lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan kalam nafsani. Boleh faham tak tuan-tuan? Sebagai contoh, kalau ditanya sejak bila Allah Subhanahu wa taala itu nak menyuruh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menunaikan solat 5 waktu. Sejak bila Allah nak suruh tu? Sejak bila? Sejak bila? Sejak bila Allah nak suruh kita solat? Sejak bila Allah nak suruh kita puasa? Sejak bila Allah nak suruh kita zakat, haji, umrah? Sejak bila Allah nak larang kita berjudi, nak larang minum arak, nak larang berzina dan sebagainya? Sejak bila? Sedia kala lagi telah ada kehendak nak suruh, nak larang tu pada Allah Ta'ala. Persediaan sedia kala lagi dah ada pada Allah nak suruh kita solat, meskipun sedia kala belum ada segala sesuatu makhluk. Tetapi kehendak nak suruh sembahyang tu telah ada pada Allah sedia kala lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan kalam nafsani. Boleh tak tuan-tuan? Boleh nampak? InsyaAllah makna Allah nak suruh solat, Allah nak suruh haji dan sebagainya. Allah nak suruh kerak tangan orang mencuri, nak suruh rejam orang berzina dan sebagainya. Itu telah ada pada zat Allah sedia kala lagi dah, sebelum ada segala sesuatu lagi. Dan apa yang Allah kehendak nak suruh, nak larang, nak cerita tadi tu, semuanya telah ada di dalam ilmu pengetahuan Allah sedia kala lagi. Nampak tak? Baik, itu yang dikenaki dengan kalam nafsani. Itu yang kedua. Jadi kalam yang pertama tadi kalam ismi, sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi. Jadi kalam ismi Allah ni qadim, bukan makhluk, sedia kala, bukan baharu. Begitulah juga kalam nafsani, kehendak Allah tadi tu, persediaan Tuhan nak menyuruh, nak melarang, nak menceritakan sesuatu kepada para nabi, kepada malaikat dan sebagainya, itu telah ada sedia kala lagi pada zat Allah. Jadi nisbah kepada Allah, kalam nafsaninya itu qadim ataupun azali, bukan baru. Bukan baru semalam. Bukan baru semalam Allah nak suruh orang solat. Bukan semalam Allah nak suruh kita ni puasa dan sebagainya. Bukan semalam Allah nak suruh kerak tangan orang mencuri. Bukan semalam. Dan bukan sejak ada alam ini. Bukan. Sebelum adanya segala sesuatu. Nampak tak? Jadi dakwaan yang mengatakan hukum Allah Ta'ala itu ada yang tidak relevan, tidak sesuai. Jadi dakwaan ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui perkara yang akan datang. Jadi seolah-olah Allah menyuruh sesuatu yang Allah tak tahu. Seolah-olah Allah baru nak menyuruh benda yang baru tahu. Allah baru tahu. Tidak ada istilah baru tahu pada Allah. Tidak ada istilah baru tahu pada Allah. Kalau baru tahu menunjukkan Allah ni ada jahil. Betul ke tidak?
Sejak bila kita tahu malam ni dalam masjid ada 50 orang contoh? Sejak bila kita tahu? Baru tak. Semalam tahu dah? Tak tahu lagi. Petang tadi? Tak tahu lagi. Baru tahu malam ni ada 50 orang dalam masjid ni. Baru tahu. Apa maksud baru tahu? Sebelum ni tak tahu. Sebelum ni jahil. Nampak tak? Jadi ilmu Allah Ta'ala tidak terdahulu jahil. Ingat tu, maha suci ilmu Allah daripada didahului jahil. Itulah sebabnya sungguh belajar memahami sifat-sifat yang ada pada zat Allah, supaya kita tidak salah faham terhadap Allah. Orang yang mengatakan Allah baru tahu, itu menunjukkan dia tidak faham, dia salah faham terhadap Allah. Kefahaman dia pada Allah tu salah. Allah baru tahu, dia cakap. Kalau Allah baru tahu menunjukkan sebelum tu dia tak tahu ni jahil ke tidak? Jahil. Akal kita boleh tak terima ada sifat kekurangan, contohnya jahil pada zat Tuhan? Akal tak boleh terima. Akal mukmin tak boleh terima ada sifat jahil pada Allah, kerana jahil itu sifat kelemahan, sifat kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala itu zat yang maha suci dari kekurangan. Okey, habis. Itu kalam nafsani. Kalam nafsani saya baharu. Kalam nafsani Allah azali, qadim, sedia kala lagi dah. Kemudian yang ketiga, malam ni ketiganya, makna kalam yang ketiga daripada 4 dipanggil kalam masdari. Kalam masdari. Apa kalam masdari ni? Kalam masdari ni tuan-tuan bermaksud nama bagi perbuatan. Saya sekarang ni tengah buat apa kat depan ni? Bercakap. Saya kat depan ni sedang bercakap, sedang bersembang, sedang berborak, sedang berkata-kata, ataupun saya sedang membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu saya sedang bercakap-cakap. Saya sedang membaca. Saya sedang bertutur. Maka perbuatan bercakap ni, perbuatan mengeluarkan suara kuat, perlahan, ada bahasa yang tertentu, banyak perkataan, orang panggil bercakap. Bercakap, saya sedang bercakap-cakap, saya sedang bersembang-sembang. Inilah yang dimaksudkan dengan kalam masdari. Kalam masdari ini nama bagi perbuatan. Nama bagi perbuatan. Perbuatan apa? Bercakap-cakap. Kalau orang tanya dia sedang buat apa tu dekat depan tu, dia sedang bercakap-cakap, tu namanya kalam masdari. Tuan-tuan sedang baca Quran, sedang baca, yang baca Yasin, yang baca Kahfi, yang baca gini, baca macam-macam surah lah. Tuan-tuan tu sedang buat apa tu? Orang panggil bercakap, sedang membaca. Namanya kalam masdari. Boleh? Jadi kalam masdari ini tidak ada kena-mengena dengan Allah. Ingat tu, kalam masdari tidak ada kena-mengena dengan Allah, kerana kalam masdari ini bersifat baharu. Ni suara ni bukan makhluk ke ni? Suara ni yang tuan-tuan dengar ni bukan makhluk. Bahasa yang saya sedang cakap, bahasa Melayu ni bukan makhluk. Kuat perlahan tu bukan makhluk. Yang mana dalam perkataan saya, suara saya ni ada huruf-huruf dan sebagainya. Bukankah itu makhluk? Makhluk. Sebab itu kalam masdari tidak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Kalam masdari ini pada makhluk saja. Kalam masdari ini pada makhluk saja. Yang nama bercakap ni, bercakap, keluar bunyi, keluar huruf, keluar suara, kuat perlahan, panjang pendek, ada ikhfa, ada izhar, ada idgham, dan sebagainya. Pelbagai bahasa. Kadang-kadang cakap orang putih, kadang cakap Arab, kadang cakap Melayu, kadang cakap Cina, kadang cakap India. Atau orang panggil bercakap-cakap.
Iaitu apa tadi? Kalam masdar. Jadi tidak ada kena-mengena dengan Allah. Kalam masdari ini makhluk. Kalam masdari ini bersifat baharu. Kalam masdari ini dijadikan oleh Allah. Kemudian baca, iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Bercakap, berbual-bual, bersembang-sembang, berkata-kata, itulah yang dimaksudkan dengan kalam masdari. Maka kalam ini, yakni kalam masdari, jaga ini tu. Maka kalam ini yakni kalam masdari. Maka kalam ini yakni kalam masdari baharu. Apa maksud baharu? Sesuatu yang dijadikan oleh Allah, ataupun sesuatu yang ada permulaan. Lawannya baharu, lawannya qadim, ataupun baharu lawannya sedia kala. Jadi kalam masdari ini baru. Kalam masdari ini makhluk. Sebab tu tak boleh nak disandarkan pada Allah. Sebab tu tak boleh nak disandarkan pada Allah. Kalam masdari ini makhluk, baharu. Lagi pula tidak ada bendanya. Apa maksud tu? Kalam masdari ini tak boleh tengok. Kalam masdari ini tak wujud. Kalam masdari ini tak ada. Cuma faham. Cuma sesuatu perkara yang difaham oleh akal sahaja. Dia bukan benda ada, benda faham. Kalau ada, boleh tengok. Tuan-tuan boleh nampak tak saya bercakap? Tuan-tuan nampak tak bercakap tu? Ke tuan-tuan faham yang saya sedang bercakap? Faham, bukan nampak. Sebab tu yang nama bercakap ni benda faham dengan akal, bukan nampak. Yang tuan-tuan nampak ni tubuh saya. Tuan-tuan nampak tubuh saya, tuan-tuan dengar suara saya, bukan tuan-tuan nampak yang namanya bercakap tu. Bercakap tu tak boleh tengok, benda tak wujud, cuma benda faham dengan akal. Wujud pada zihin sahaja, yakni ada dalam kefahaman. Bila sebut bercakap, faham. Maknanya bila sebut bercakap, orang tu bercakap, ada suara, ada bahasa yang tertentu, kuat, perlahan dan sebagainya. Itu orang panggil bercakap. Mana faham? Nak tengok bercakap tak boleh. Contoh macam sekarang ni, saya nampak tuan-tuan ni, keadaan tuan-tuan bila macam ni keadaan duduknya, saya kata tuan-tuan sedang duduk. Saya bukan nampak duduk, saya bukan tengok duduk, saya tengok tubuh tuan-tuan, saya tengok badan tuan-tuan. Bila begini keadaan tubuh tuan-tuan, akal kata duduk namanya. Bukan nampak duduk, nampak tubuh, tapi faham di akal ini namanya duduk. Amrun i'tibari, perkara yang hanya dipaham oleh akal fikiran. Bendanya tak wujud, bendanya tidak ada, tetapi difaham oleh akal. Faham oleh akal kita. Yang nama duduk macam mana? Yang nama berjalan, nampak orang berjalan ke nampak berjalan? Nampak orang berjalan ke nampak berjalan? Nampak orang, bukan nampak berjalan. Tapi bila orang tu begitu kelakuannya, kita faham yang dia sedang berjalan, bukan nampak berjalan, nampak orang. Nampak bulat ke nampak bola? Nampak bulat ke nampak bola? Nampak bola, bukan nampak bulat. Bulat tak boleh tengok. Bulat tu amrun i'tibari.
Bulan tak boleh tengok. Yang kita nampak tu diri bola. Bola tu keadaan dia begini gitu. Jadi akal kita kata bola itu bulan. Bola tu sifat dia bulan. Dah yang nampak tadi bola ke nampak bulan? Nampak bola. Kalau lonjong bola rugby yang panggil. Jadi nampaknya diri bola bukan nampak diri bulan. Gitulah. Tak faham tak apalah situ amrun iktibari. Jadi kalam masdari ni sesuatu yang tak ada, tak wujud pun, hanya reti cuma. Dalam kitab tu ditulis rantai reti betulkanlah sikit. Salah cetak tu musannif tak salah, cetakan salah. Reti garis kat bawah tu, boleh tulis kat tepi tu reti, R-E-T-I, reti. Mana faham? Hanya yang namanya kalam masdari ini benda yang reti sahaja, benda yang difaham, bukan benda yang wujud, benda faham. Kerana nama bagi bercakap, nama bagi bercakap. Kalam masdari ini nama bagi perbuatan, iaitu bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu nama kalam masdari. Dan mengeluarkan huruf suara, maka diri mengeluarkan huruf suara itu mestilah baharu. Sebab tu jangan dikatakan Allah tu ada suara. Jangan diiktikadkan Allah tu ada suara, Allah tu ada bunyi, suara Allah tu sedap. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan, itu dah menyamakan sesuatu. Itu dah menyamakan Allah dengan sesuatu. Allah tak ada suara. Tak ada kena-mengena suara, bunyi, bahasa dengan Allah tau. Kalau makhluk tak apalah, kita nak kata Nabi ke Rasul ke malaikat ke ada suara ada bunyi tak apa. Allah mana boleh dibangsakan ada suara ada bunyi. Ada pahaman yang mengatakan Allah tu cakap Arab. Ramai orang yang faham macam tu. Selama hidup dia berbelas berpuluh tahun ni, dalam hati ni percaya yang Tuhan tu bercakap Arab. La ilaha illallah. Itulah bahaya kalau tak belajar. Kalau tak belajar ni ikut sedap kita, ikut suka-suka hati. Kita ni disuruh belajar sebab nak semak tu, nak semak kefahaman kita tentang Tuhan tu betul ke salah. Jadi contoh malam ni kita belajar. Bila kita belajar baru tahu salah pegangan, salah fahaman yang mengatakan Allah tu bercakap Arab. Salah fahaman tu. Yang betulnya mana? Maha suci Allah dari sebarang jenis bahasa. Tak ada kena-mengena bahasa. Bahasa ni makhluk. Bahasa Syriani, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Melayu, itu makhluk. Allah tak ada kena-mengena dengan bahasa-bahasa. Kalau Allah bercakap Arab, serupa dengan orang Arab lah. Betul ke tidak? Boleh ke nak serupakan Allah dengan orang Arab? Mustahil. Kalau masdari ni makna ciptaan Allah. Ni saya sedang bercakap ni af'al Allah lah ni. Af'alullah lah ni. Perbuatan Allah lah ni. Yang saya boleh bercakap, yang tuan-tuan boleh bercakap, yang tuan-tuan boleh membaca dalam solat tu dijadikan oleh Allah. Gerak geri kita dijadikan oleh Allah. Perkataan kita dijadikan oleh Allah. Suara kita dijadikan oleh Allah. Pemikiran kita, semua itu af'alullah, perbuatan Allah. Segala-galanya perbuatan Allah. Jadi orang yang kenal, orang yang tahu, orang yang sedar, orang yang faham, dia tak nampak. Dia tak nampak pun yang dirinya tu ada jasa di dalam ibadat tak. Hatinya sentiasa mengingati Allah dalam apa juga keadaan sekalipun.
Seperti para nabi, para rasul, aulia illahi solihin tu, arif billah tu, wali-waliullah tu, gitulah dia. Dia tak merasakan kewujudan diri dia, melainkan semuanya ini tanda-tanda kewujudan Allah sahaja. Kita ni dengar cerita je lah, tak sampai martabat tu pun, cuma nak bagi tahu. Yang ahlillah begitulah hatinya, tak pernah pun merasa kewujudan diri dia. Setelah dikenal Tuhan tu, dia tak pernah pun merasa kewujudan diri dia, melainkan kewujudan yang hakiki hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi kalam masdari itu makhluk. Allah jadikan ni, saya boleh bercakap ni, sebab tu saya tak boleh sombong. Saya tak boleh sombong. Saya boleh bercakap, saya boleh membaca, saya boleh berkhutbah, saya boleh mengajar dan sebagainya. Saya tak boleh sombong. Ni Allah jadikan. Kalau tak jadikan, saya tak boleh cakap sepatah pun, tak boleh nak cakap. Satu benda pun tak boleh nak ingat. Ni wujud dengan belas kasih sayang Allah. Allah jadikan. Boleh saya bercakap ni, keluar suara, keluar bunyi, saya ingat apa yang saya nak sebut. Semua itu daripada Allah pada hakikatnya. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara, maka diri mengeluarkan huruf suara itu mestilah baharu. Ingat tu tuan-tuan, jaga akidah kita baik-baik, jangan salah faham terhadap Allah tu. Yang keempatnya, yakni kalam yang keempatnya dipanggil kalam lafzi. Apa pula kalam lafzi ni? Iaitu kalam dengan makna perkataan. Perkataan tu apa? Daripada huruf suara. Contoh saya kata Zaid, tu perkataan. Satu patah perkataan. Zaid, tu satu perkataan. Satu lafaz, satu perkataan. Zaid ada huruf Zai, huruf Ya, huruf Dal di dalamnya, suara yang melengkapi huruf-huruf yang tertentu. Itu namanya lafaz. Alhamdu, lapah lah tu. Lillahi, lapah lagi. Rabbi, lapah lagi. Al-alamina, lapah lagi. Itu lafaz. Maka bila lafaz ni disusun, bila saya berkata-kata, maka dalam perkataan saya tadi mengandungi lafaz macam-macam. Kalau cakap Arab, lafaz Arab. Kalau cakap Melayu, lafaz Melayu. Kalau cakap orang putih, lafaz orang putih. Kalau cakap Cina, lafaz Cina. Itu lafaz perkataan, dipanggil kalam lafzi. Nama ni iaitu kalam dengan makna perkataan, dengan huruf suara dan sebagainya tu macam-macam lah. Nyaring, kuat, perlahan, panjang, pendek, ikutlah. Yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata. Makna keluar aja daripada mulut saya, tuan-tuan boleh dengar. Keluar aja daripada mulut saya, tuan-tuan boleh dengar. Perkataan tadi boleh didengar, kerana perkataan itu melengkapi suara dan bercakap. Mana selepas daripada berkata, selepas daripada saya bercakap, tuan-tuan boleh dengar apa yang saya cakapkan, apa yang saya tuturkan, apa yang saya lafazkan. Dan kalam ini, kalam lafzi ini bersifat baharu. Maksudnya ciptaan ciptaan Allah. Ini kita boleh bercakap ni tuan-tuan, Allah jadikan tuan-tuan. Tak mustahil akan datang esok lusa sekejap lagi Allah kunci mulut kita daripada bercakap. Sepatah tak boleh cakap, sefasih mana pun. Tak boleh baca. Nak sebut sepatah huruf pun takkan termampu kalau tidak dijadikan oleh Allah.
Dan kalam ini baru lagi pula ada bendanya. Makna kalam lafzi ni benda ada. Apa dia? Apa maksud kalam lafzi ni ada? Iaitu huruf dan suara. Suara tu ada. Suara ni yang tuan-tuan dengar ni, suara lah. Benda ada lah. Suara ni, bunyi-bunyi ni yang dijadikan oleh Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, dalam 4 kalam ni, dua ni dipakaikan ataupun boleh dipakaikan kepada Allah, iaitu kalam ismi dengan makna sifat penutur. Yang keduanya kalam nafsani, iaitu kehendak Allah nak menyuruh, nak melarang dan menceritakan sesuatu. Kalam ismi dan kalam nafsani. Ini jangan dikata makhluk. Jangan dikata makhluk. Kalam ismi Allah jangan dikata makhluk. Kalam nafsani Allah jangan dikata makhluk. Mana boleh makhluk ada pada zat Tuhan yang qadim. Adapun kalam masdari dan kalam lafzi, dua ni habuan kita makhluk. Okey. Jadi duanya pada Allah dan duanya untuk kita makhluk. Kalam ismi, kalam nafsani, itu nisbah kepada Allah qadim lagi azali. Kalam masdari dan kalam lafzi tak boleh sekali-kali nak diletakkan pada Allah. Baik. Bila kita dah faham kalam itu ada 4 bahagi, ada yang makhluk, ada yang qadim, maka elok juga kalau kita faham bahawasanya kalam Allah itu kadang-kadang digantikan dengan perkataan Al-Quran. Kalam Allah kadang-kadang digantikan dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, kalam Allah itu Al-Quran. Nama lain-lain, bendanya satu. Oleh yang demikian, faham di sini Al-Quran itu ada 4 makna. Bila sebut Quran ada 4 makna. Sebab Quran itu juga kalam Allah. Kan tadi kalam kita dah belajar dah, kalam ada 4 makna. Maka Al-Quran juga ada 4 makna. Setakat tu boleh nampak tak tuan-tuan? Takut-takut nanti kan ada orang tanya kita. Orang ni suka menanya dia tanya, dia kata Quran tu makhluk ke qadim, dia tanya kita. Orang ni nak tanya yang pelik-pelik je. Pada Ain dia tak nak tanya. Dia tanya yang pelik-pelik. Kita orang tanya pelik-pelik kita tak tahu. Kita jawab entah, mana kita tahu. Tanya orang lain. Jadi Al-Quran ada kala dipanggil dengan kalamullah. Kalamullah kadang-kadang dipanggil dengan Al-Quran. Jadi tadi kita dah belajar kalam ni, kalamullah, kalam tu perkataan kalam Allah, kalam tu ada 4 makna. Kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Maka demikian Al-Quran itu pun ada 4 makna. Yang pertama, Quran dengan makna kalam ismi. Quran dengan makna kalam ismi, iaitu apa? Al-Quran dengan makna sifat penutur yang ada pada zat Allah. Al-Quran dengan makna sifat penutur yang ada pada Allah tu kalam ismi. Al-Quran dengan makna kalam ismi. Al-Quran dengan makna sifat penutur yang ada pada zat Allah. Jadi Al-Quran dengan makna kalam ismi ini qadim lagi azali, tidak sama segala dengan makhluk. Itu yang pertama, kalam Al-Quran dengan makna kalam ismi.
iaitu sifat penutur yang ada pada zat Allah. Yang kedua, Al-Quran dengan makna kalam nafsani, iaitu kehendak Allah nak menutur, kehendak Allah nak berfirman, kehendak Allah nak menyuruh, nak melarang, kehendak Allah nak menceritakan sesuatu. Itu yang kedua, Quran dengan makna kalam nafsani. Jadi Quran dengan makna kalam nafsani ini juga qadim lagi, azali, jangan dikatakan makhluk pula. Yang ketiga, Al-Quran dengan makna kalam masdari. Ini yang tuan-tuan dengar saya baca ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalam masdari. Boleh? Kalam masdari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu saya sedang bercakap-cakap dengan ayat-ayat Quran, maka tilik kepada saya ni membacakan ayat Quran, itu dipanggil kalam masdari. Maka makhluk ke tidak? Makhluk. Kalau Quran dengan makna kalam masdari, makhluk. Kalau Quran dengan makna kalam ismi, qadim. Kalau Quran dengan makna kalam nafsani, qadim. Kalau Quran dengan makna kalam lafzi, tilik kepada perkataan-perkataan tu, alhamdulillah satu perkataan, lillahi satu perkataan, rabbi satu perkataan. Tilik kepada perkataan-perkataan yang saya keluarkan daripada mulut saya ini, alhamdulillah rabbi alamin. Itu perkataan-perkataan itu dipanggil lafzi, kalam lafzi. Al-Quran dengan makna kalam lafzi, maka ia juga bersifat baharu. Maka kalau orang tanya Al-Quran itu qadim atau makhluk, jangan cepat jawab, jangan jawab gaduh-gaduh, tanya dulu. Yang dimaksudkan Quran yang mana satu? Dia kata saya nak tanya lah, Quran itu qadim ke makhluk? Kita tanya dia balik, Quran yang mana satu? Sebab Quran tu ada beberapa makna kan. Takut kita terus jawabkan yang dimaksudkan lain. Contoh dia kata Al-Quran tu makhluk ke baharu? Yang dimaksudkan yang saya pegang, yang dimaksudkan yang sedang saya baca. Maka itu makhluk. Tapi kalau dia kata Quran itu makhluk ke baharu, yang dimaksudkan yang ada pada Allah, yang ada pada zat Allah, maka itu qadim, itu bukan makhluk. Jadi jangan gaduh jawab. Kalam ada 4 makna, maka Al-Quran pun ada 4 maknanya. Itulah 4 makna bagi kalam. Yang pertama itu sebagai pokok dan asal, dan yang 3 kemudian itu adalah ranting, makna pecahan dia dan cawangan daripada yang pertama itu. Hendaklah engkau, kita semua, khususnya saya sendiri, hendaklah kau perhati masalah ni. Perhati bersungguh-sungguh, perhati baik-baik. Kenapa pula nak kena perhati sungguh-sungguh baik-baik? Supaya tidak terkeliru engkau daripada bicaraannya, bicaraan sifat kalam Allah, supaya engkau tak terkeliru. Kalau tak perhati, tak cermat, nanti keliru. Bila keliru tu sekarang yang dia jawab Al-Quran itu makhluk, ataupun Quran yang ada pada Allah tu makhluk. Tu sebab jadi keliru lah jawab macam tu. Jadi perhati baik-baik supaya jangan terkeliru. Yang nak tanya pun kena faham apa yang dia nak tanya, jangan dia pun tak faham apa yang dia tanya. Dia kata Quran itu makhluk ke baharu? Quran yang mana satu? Ada banyak ke Quran? Dia tanya pula dah. Ada banyak ke Quran? Banyaklah makna Quran tu. Awak nak yang mana satu? Oh ya ke? Saya pun tak tahulah. Tak tahu tak apalah, ngaji dulu. Sebab kalau jawab benda yang tak sampai di akal fikiran manusia, tak boleh. Haram hukumnya kita mengajarkan ilmu-ilmu yang tak boleh disampai oleh akal manusia. Sebab tu jangan nak ajar benda pelik-pelik.
Yang fardu ain tak mengaji, nak ngaji benda pelik-pelik, hakikat sini, hakikat situ. Makrifat sini, makrifat situ. Benda yang kadang-kadang tak boleh nak dicapai oleh akal orang awam. Memang ilmu tu wujud, tuan-tuan. Tok guru dulu, ulama dulu semua ada ilmu-ilmu tu. Martabat 7 tak martabat 7 ni. Ilmu tasawuf yang dalam-dalam tu semua ada. Tapi dah tak sesuai dah nak diajar akhir zaman ni. Tak ada orang yang boleh terima ilmu yang macam tu. Tak padan. Kalau sampaikan nanti salah faham. Kalau ada pun boleh kira dengan jari kot. Kalau ada lah boleh kira dengan jari. Berapa ramai orang yang faham masalah sifat 20 ni, yang asas ni. Ni asas ni fardu ain. Pun kita pening dah mengaji yang ni. Benda ada, benda sungguh pun kita tak tahu nak beza dah. Macam mana nak mengaji yang pelik-pelik tu? Sebab tu jangan haram hukum dia. Kita belajar sesuatu yang akal kita tak sampai. Sebab apa? Dia boleh membinasakan akal. Salah gaya boleh merosakkan akidah. Hati-hati, jangan cepat nak melompat, jangan cepat nak makrifat. Jangan cepat nak makrifat. Ni yang bawah-bawah ni kita ngaji ni, orang awam kita ni ngaji yang bawah-bawah ni fardu ain, fahamkan, betulkan, amalkan. Boleh jadi kekasih Allah, jangan risau. Boleh jadi kekasih Allah bila kita beramal dengan ilmu-ilmu fardu ain tu, beramal betul-betul sungguh-sungguh, boleh jadi kekasih Allah, boleh jadi waliullah. Ni nak belajar pelik-pelik. Sebab apa nak belajar yang pelik-pelik tu? Nak apa sebenarnya? Nak berasa hebat, nak berasa kagum, nak berasa hebat daripada orang lain. Jaga niat kita belajar. Sebab tu tok guru dia tak ajar dah benda-benda pelik tu. Waktu kita ngaji, tok guru Haji Abdullah tu, apa ilmu yang dia tak faham? 30-40 tahun belajar, 40 tahun ngaji, bergulumang dengan ilmu pagi petang siang malam. Apa ilmu yang dia tak mengaji? Tapi dia tak ajar sebarang kitab pada anak-anak murid dia. Tak mau, dia tengok tak layak dah anak murid nak terima ilmu tu, tak layak, takut merosakkan anak murid besok. Dia nak kena tanggungjawab. Ni dah dengar pelik-pelik, ajak orang belajar. Mari belajar benda-benda ni, mari belajar ilmu. Padahal yang kita ajak tu orang tak sampai martabat nak terima. Tu yang jadi gelong, jadi syirik, jadi kafir macam-macam. Jadi gelong. Istinja pun tak tahu, mandi wajib pun tak lepas lagi, sifat mazmumah mahmudah pun tak tahu lagi. Nak belajar yang pelik-pelik. Imam Ghazali pesan dah, jangan gopoh dalam ibadat ni, jangan gopoh. Setan nafsu ni dia akan hasut kita supaya gopoh. Memang nak jadi baik itu memang benda baik, tapi kalau gopoh nak jadi baik itu perangkap. Kalau tergopoh-gopoh nak jadi baik itu perangkap nafsu. Ni yang nak belajar benda, nak lompat kelas ni. Nak lompat kelas sebab apa? Nak cepat pandai, nak cepat hebat, nak tu. Hati-hati. Ngaji cara orang ramai-ramai sudah, tak payah belajar benda pelik-pelik. Kecuali dah memang padan patut layak dengan kita, tu lain. Zaman sekarang ni adalah satu golongan yang suka belajar benda pelik-pelik macam tu. Bila belajar tu merasakan dialah yang lebih hebat daripada orang lain. Sembahyang dialah yang betulnya, yang lain ni duk sembah makhluk, tak sembah Tuhan. Dia je yang sembah Tuhan. Saya pernahlah sembang dengan orang yang macam tu. Maknanya kita ni belum sembah Tuhan lagi. Pada dia, pada pandangan orang macam tu, kita ni orang awam ni yang solat 5 waktu ni belum sembahyang lagi sebenarnya. Yang betul-betul sembahyang ni dia. Tak apalah, mudah-mudahanlah kita tak pandai dengarkan sembang benda melangit-melangit, kita tak reti.
Takut kita nak dengar. Kita cebok berak pun tak pandai ke. Cebok dulu berak kendian. Kita tak reti. Nak cerita benda pelik-pelik. Tapi ada orang suka belajar benda-benda macam tu. Kalau cakap ni kan, kalau sembang, tak ada dah pasal padu-padu air ni. Cerita pasal hakikat sini, hakikat sini. Cerita dengan orang kedai kopi. Jadi kan yang lain-lain melopong kan dengar. Buat dia ni. Dia cakap tadi sepatah aku tak reti. Dalam betul ilmu dia. Allah, orang dulu, ulama tutup buku dulu tak ada duk sembang-sembang benda macam tu. Padahal apa yang dia tak pandai. Sebab itulah kalau kita tak belajar ilmu penting-penting ni, walaupun kita belajar benda betul, nanti jadi sombong. Jadi sombong, jadi ujub, perasan. Menyalahkan orang awam, orang lain semua salah, orang lain semua sesat, orang lain semua tak semayang lagi, yang hakikat semayang betul-betulnya dia saja. Bukankah tu dah ada ujub sombong dah tu, merendah-rendahkan ibadat orang lain. Na'udzubillah. Belajar ni padu ain ni pun tak teramal ni tuan-tuan. Tak payah kalut-kalut kecuali dah sampai martabat sungguh-sungguh yang padu ain ni beres dah, tepi bibir je padu ain ni, tak apa dah lah. Ini ta'aluk sifat pun tak tahu, pun tak faham, hukum akal pun lintang bukang lagi. Nak belajar pelik-pelik hakikat, makrifat gitu. Jadi syok sendiri. Tu betul guru kita pesan, jangan ngaji pelik-pelik. Memang ilmu tu ada, tapi orang yang nak terima tu ada ke tidak? Layak ke tidak? Faham Quran tak? Faham hadis tak? Faham sungguh ke tidak? Sebab benda tu melibatkan akidah tuan-tuan. Dan bagi sifat kalam itu 3 ta'aluk. Ada 3 ta'aluk. Apa makna ta'aluk? Peranan sifat. Apa peranan sifat? Apa peranan sifat kalam ni? Dan bagi kalam itu 3 ta'aluk, 3 peranan yang dinamakan dia ta'aluk bagi sifat kalam, iaitu ta'aluk dilalah, nama dia. Dipanggil ta'aluk dilalah. Apa maksud dilalah ni? Erti Melayunya menunjuk dan beriwayat. Mudah bahasa kita, dilalah ni maknanya nak bagi tahu. Nak bagi tahu. Faham tak nak bagi tahu? Nak bagi tahu. Dilalah tu makna Melayu nak bagi tahu. Nak menunjukkan, nak menerangkan, nak bagi tahu. Nak khabar. Nak khabar, nak khabar. Nak goyak. Nak khabar, nak bagi tahu. Contohnya, saya ada sifat penutur, maka saya menggunakan sifat penutur saya ni boleh bertutur, maka saya gunakan pertuturan saya ni untuk menunjukkan, menerangkan kepada tuan-tuan puan-puan, contohnya hukum sembahyang. Jadi malam ni saya menunjukkan tuan-tuan tentang cara sembahyang, rukun sembahyang, syarat sembahyang, masalah masbuk, masalah muwafiq. Jadi saya menunjukkan masalah-masalah tentang solat tadi, saya menunjukkan dengan perkataan, dengan kalam saya. Dengan kalam saya itu saya menunjukkan. Bila tuan-tuan dengar kalam saya, perkataan saya tadi, tuan-tuan faham, tuan-tuan reti. Semayang tu ada berapa waktu, rukun semayang ada berapa, syarat sah semayang ada berapa. Tuan-tuan tu jadi tahu, jadi reti, jadi faham bila mendengar perkataan kalam saya tadi. Nak bagi faham maksud dilalah tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Taala berfirman, kita ni boleh mengerti tentang perkara yang wajib. Bila Allah berfirman, kita boleh mengerti tentang perkara yang mustahil. Bila Allah berfirman, kita boleh mengerti tentang perkara yang harus. Contohnya Allah Taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah berfirman,
Allah berkalam, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Tu Tuhan nak tegangkan tentang apa tu? Tuhan nak tegangkan tentang perkara yang harus. Tuhan nak menerangkan dengan kalamnya, Tuhan nak menunjukkan tentang perkara yang harus, iaitu mana? Penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi itu perkara harus. Di tempat yang lain pula Allah Ta'ala berfirman, Anallah, aku ni Allah. Itu nak tegang tentang apa tu? Perkara wajib. Tu maksud dilalah tu, nak menunjukkan. Ta'alluq dilalah, nak bagi tahu. Yang pertama dipanggil ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut padan beriwayat, ya Allah pada sedia kala lagi. Wallahu a'lam. Jadilah berhenti situ. Mudah-mudahan Allah bagi ilmu yang bermanfaat. Tak faham pun tak apa, tak berdosa tuan-tuan. Yang penting kita usaha belajar mengaji. Kalau tak ngaji baru dosa. Kalau tak belajar baru berdosa. Mengaji tak faham tak berdosa. Usaha kita, kerja kita belajar, usaha kita mengaji. Faham tak faham itu bukan urusan kita. Allah yang memberi faham, bukan guru yang bagi faham, bukan usaha ikhtiar kita yang bagi faham. Allah perintah kita supaya belajar menuntut ilmu. Jadi tugas kita betulkan niat, belajarlah. Faham tak faham itu serah kepada Allah. Kalau faham, kira tu bonus lah. Kalau tak faham pun tak ada masalah. Yang kita tak naknya berdosa sebab tak belajar. Jadi kena belajar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.